kepada walaun-walaun yang nak guna e-wallet tadi tu, saya sarankan supaya mendermalah kepada tabung Milo yang tak lama lagi terpaksa bayar bekas pencetak harakah yang telah pun menang saman. Dan okey, saya baca yang terbaru, mereka merayu kepada Mahkamah Tinggi terhadap keputusan hari ini. Peguam itu berkata mereka juga akan memfailkan permohonan untuk menangguhkan keputusan Mahkamah Seksyen hari ini. Sementara menunggu penyelesaian rayuan mereka ke Mahkamah Tinggi. Okey, masa tengah bicara hari itu di Mahkamah Seksyen, mereka mengatakan nak tunggu keputusan mahkamah. Kalau mahkamah arahkan supaya bayar, dia bayar. Dia kata macam tu. Tapi hari ini mahkamah telah membuat keputusan yang tidak memihak kepada dia. Jelas ada bukti nyata memang PAS berhutang dengan syarikat Nudge Resources. Maknanya Nudge Resources ni dia simpan semua detail-detail yang berkenaan dengan apa yang dia telah cetak, tak kira lah buku ke majalah ke, harakah tu sendiri ke, sebab harakah ni bukan menerbitkan surat khabar je tau, dia ada menerbitkan buku juga tak silap saya. Dan saya ada list dia hari tu, nanti saya cari balik list dia yang ada, nanti saya beritahu, nanti saya salah beritahu kan susah pula. Okey, jadi hari ni bila mahkamah telah mengarahkan PAS harakah ni bayar kepada syarikat tersebut, tiba-tiba lawyer PAS kata kami tak mau bayar, kami nak buat rayuan di Mahkamah Tinggi dulu. Pula ada lagu ni pun ada hati nak jadi PM11. Kan? Cakap berbolak-balik, ada hati nak perintah Malaysia, tapi cakap berbolak-balik. Lepas ni jangan kata pula nak tunggu bicara mahkamah, Masya pula dah. Kan? Nanti kan dia kata, alah kau boleh menang di mahkamah dunia, di mahkamah Masya itu hanya kita yang tahu kebenarannya. Nanti ada pula yang keluar macam itu kan. Jadi iyalah kan dia kata mahkamah dunia ni undang-undang liberal, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi, kita tengok, mengharapkan mahkamah untuk membuat keputusan untuk dia. Dia tahu dah mahkamah akhirat tu bagaimana kan. Dia lah lebih aware. Okey, lagi satu, kita ada berita baik yang kedua. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Menteri Agama lah, berkaitan dengan pelantikan dan mesyuarat pertama Jawatankuasa mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam. Okey, di sini dengan saya ni ada kenyataan media oleh Menteri Agama lah, dan menjunjung titah ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris, duli yang Maha Mulia Sultan Selangor, mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Jawatankuasa Khas semasa mesyuarat Majlis bagi Hal Ehwal Agama Islam. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memaklumkan Jemaah Menteri mengenai titah ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan Selangor, dan Jawatankuasa Khas ini bertanggungjawab untuk mengkaji berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam penggubalan Undang-Undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dan penubuhan khas ini merupakan salah satu usaha dan komitmen kerajaan untuk menyelesaikan isu konflik konflik berkenaan dengan bidang kuasa persekutuan dengan negeri demi mematabatkan lagi perundangan syariah dan sistem kehakiman syariah di negara kita. Jadi kita dapat lihat apa kesimpulan daripada apa yang saya beritahu tadi. Kesimpulannya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim serius dalam menangani isu yang diorang bangkitkan, iaitu Mahkamah Syariah perlu diselamatkan. Jadi di sini diadakan majlis penyerahan watikah pelantikan pengerusi anggota jawatan khas, mesyuarat pertama jawatan khas di Kompleks Islam Putrajaya. Dan ini demi apa? Jawatan kuasa khas ni diwujudkan untuk meletakkan seluruh kepercayaan dan harapan jawatan kuasa ini untuk manfaatkan penyelesaian yang terbaik bagi menyelesaikan isu konflik yang berkait dengan enactment Mahkamah Syariah Kelantan itu. Jadi siapa sekarang ni yang benar-benar mematabatkan Islam dan Mahkamah Syariah itu? Kita nampak hari ini adalah Perdana Menteri kita.
Dan juga di bawah agama Islam ini, di dalam agama Islam ini ketua kepada agama Islam kita adalah raja-raja. Jadi yang bertanggungjawab saya tengok di sini bertanggungjawab ke atas titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris kan, telah mengarahkan untuk menubuhkan jawatan kuasa khas kaji kompetisi DUN untuk menggubal enactment ini. Adakah bertentangan dengan kuasa perlembagaan dan persekutuan? Jadi alhamdulillah dalam masa berapa lama je, daripada saya rasa dari tempoh yang diorang turun ke jalanan buat himpunan selamatkan syariah tu, saya rasa tak lebih daripada 3 minggu lah, lebih kurang. Korang kira lah sendiri, saya malas nak fikir. Saya rasa macam tak lebih daripada 3 minggu. Dan dia orang dah bermesyuarat sebenarnya pada 30 Ogos 2023. Dan ini sebenarnya dah ada perbincangan mengenai isu semasa berkenaan dengan bagaimana menangani isu-isu yang sekarang ni kita tengok dah macam parah kan. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan Khawarij tadi siang, pelbagai diorang ni kadang-kadang apa yang saya nampak, diorang cuba datang dan backup lah diorang punya puak supaya tidak dilabelkan. Dan ada seorang tu mengatakan, oh terima kasih lah Cik Yani, orang-orang PAS ni berterima kasih kepada Cik Yani sebab Cik Yani membangkitkan berkenaan dengan isu ni dan kita sedar bahawa ini harus dibaiki. Memang ada puak-puak ini, dia yang cakap sendiri tadi kan, saya tak cakap apa-apa. Tapi kalau kita lihat diorang ni betapa gulunya, iaitu melampau, sampaikan Madani ni dipanggil Dajjal. Dajjal ni, okey, bayangkan permohonan Madani ni, kalau kita dapat lihat, paling banyak diterima, permohonan ni paling banyak diterima, maknanya yang claim Madani ni banyak diterima daripada Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. 4 negeri ni. Mana kenyataannya? Okey, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kenyataannya. Jadi yang duduk kata Dajjal ni lah apalah, tapi yang surprisingly grup 4 negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, surprisingly grup-grup WhatsApp yang ada diorang ni juga, yang pelik bagi saya, siap ada salah seorang tu saya kenal lah, saya tak boleh lah screenshot lepas tu sebarkan sebab saya kenal orang tu dan saya baik dengan orang tu. Dia yang offer mudash kan. Kalau orang tu saya tak kenal, saya akan balon lah. Saya akan kata sekarang ni kerajaan nak menggalakkan supaya kita ni pergi ke arah yang cashless. Kita tak perlu ke arah yang digitalisasi. Digitalisasi tu bagaimana? Kita nak menggalakkan supaya peniaga goreng pisang pun gunakan kaedah QRP. Supaya ini bagus tau. Kenapa saya berkata bagus QRP ni? Bila bayaran orang membeli tu terus ke akaun anda, dari situ cantik ke awak punya statement orang meniaga ni tau. Sebab bank, kalau kita ada duit cash, kadang-kadang takkan kita nak kena pergi masuk duit selepas meniaga tu kan, kita nak kena beli barang pula. Jadi kalau anda gunakan QRP ni, orang bayar anda melalui QRP terus masuk ke akaun dan ia akan mengaktifkan akaun anda. Satu, ada transaksi keluar masuk tu, cantik lah sebab bank nak tengok yang tu. Kalau anda nak buat loan ke apa ke, bank nak tengok keluar masuk tu. Lepas tu bila anda berniaga, apa buktinya anda berniaga? Sebab kalau anda gunakan cash, macam orang beli cash dengan anda, lepas tu anda seminggu sekali baru masuk duit, dah lah duit berniaga tu lah anda nak bayar apa-apa, nak pergi beli barang dan sebagainya, nak bayar sewa dan sebagainya. Kalau masuk dalam akaun, lepas tu anda boleh keluarkan balik ataupun guna kad saja untuk pergi beli barang. Jadi bank boleh nampak cash flow dalam akaun korang tu. Kan, itu baru betul berniaga. Kalau kita kata saya nak buat pinjaman lah, pinjaman apa-apa, bank akan kata kenapa akaun macam sendu aja. Kan, sendu je, macam tak bergerak pun. Seminggu sekali pun payah nak masuk duit dalam akaun. Sebab kita duk guna cash ni. Satu lagi, saya perasan saya lah, kalau saya keluarkan cash untuk berbelanja, lagi cepat duit habis.
Kadang-kadang bila kita tak ada cash kan, bukanlah tak ada, maknanya adalah RM30 dalam beg tu kan, untuk emergency, atau ada tempat-tempat yang tak sediakan QR ke atau transfer ni saya malas, leceh. Tapi QR lah biasanya, ataupun pakai kad ke Waze ke apa semua kan. Saya rasa lebih jimat sebab saya macam tak ada QR Pay, tak payahlah, macam tu kan. Tapi kadang-kadang itulah, kena ada jugalah cash tu. Tapi susah lah cash ni, macam kalau korang keluar banyak pun tak cukup macam tu. Betul, transaction flow, yes. Sebab kita tak perlu ada RM100,000, RM20,000 pun kalau orang berniaga ni dalam bank, dalam account. Kalau duit tu kalau ada RM100,000 pun tapi tak bergerak pun masalah juga. Sebab bank nak tengok cash flow tu, keluar masuk. Kalau orang berniaga lah, saya sarankan macam tu. Jadi kalau orang yang belum ada QR Pay di kedai mereka, gerai mereka ke, walaupun tepi jalan, walaupun jual nasi lemak bungkus ke dan sebagainya, so mudah je, print letak aja dekat situ, lepas tu orang scan, kan. Okey, jadi itulah, saya ada banyak benda sebenarnya yang nak bincangkan, tapi kita kembali kepada isu yang petang tadi. Mungkin ramai lagi yang tak sempat nak naik. Sorry kalau saya tak naikkan ramai tadi, sebab saya tengok berisu yang macam ni akan ramai yang menyampuk, nanti ramai yang berhujah kan, dengan walaun lagi. Jadi dia macam itulah sikit. Okey, silakanlah kalau nak naik. Dan seperti yang siang tadi saya katakan, qazaf adalah satu dari 7 dosa besar. Pertama, syirik. 2, sihir. 3, membunuh tanpa hak. 4, memakan riba. Dosa besar ni. Dan 5, makan harta anak yatim. 6, lari dari medan perang. Dan 7, qazaf. Okey? Silakan. Kalau yang nak naik tu silakan. Tadi kita dah sentuh sikit berkenaan dengan e-Madani. Dan jangan lupa pada tahun 2021 sebenarnya Muhyiddin Yassin juga memberikan e-wallet sebanyak RM50. Saya heran masa Muhyiddin Yassin memberikan e-wallet sebanyak RM50 tu, tak ada pun walaun yang hadir mengatakan ini adalah Dajjal punya, Dajjal ni ke apa ni kan. Tapi kalau kita tengok situasinya hari ni, mendajalkan orang, mengkafirkan orang, menerakakan orang, mendoakan musibah terhadap orang lain, membuat ugutan bunuh dan sebagainya. Seperti yang selalu kita katakan, di zaman Saidina Ali, Khawarij ni bermula dengan takfir. Selepas itu mereka fatwakan angkat senjata dan boleh lakukan pertumpahan darah kepada kalangan yang berbeza dengan mereka lah. Dan keberanian semakin memuncak apabila mereka fatwakan bunuh terhadap khalifah, iaitu Sayyidina Ali. Dan simptom yang sama sudah berlaku di Malaysia. Kalau dulu sudah ada amalan takfir daripada 80-an lagi, sekarang ni semakin berani hingga terang-terangan bercakap soal pertumpahan darah. Dan kerajaan Madani harus buat sesuatu lah sebenarnya. Harus buat sesuatu untuk menangani isu ini. Dan melabelkan orang dengan perkataan liberal dan sebagainya. Yang allergic dengan perkataan liberal ni walaun je. Sebab mereka dah difahamkan dengan makna yang salah. Sebab hari tu ada walaun tu kata, kenapa terasa sangat bila orang cakap liberal? Sebenarnya kau meletakkan maksud liberal itu seolah-olah liberal dari segi akidah kan. Sebab kau kata PMS liberal. Sedangkan bila ada suatu pilihan raya di tempat korang dan korang sendiri merasakan pilihan raya itu adalah untuk demokrasi. Demokrasi dengan nama politik adalah liberal. Liberal maknanya kebebasan kita untuk memilih. Kita tidak dikongkong, kita tidak dijajah. Bila kita tidak dijajah, istilah merdeka itu sendiri adalah liberalisasi. Kan? Betul kan kalau saya salah ayat itu Tapi sebab mereka dah difahamkan makna yang salah lah. Sebut liberal je terus dikaitkan dengan agama, dengan akidah. Sebab itu ada walaun yang fitnah kerajaan bila dah jumpa word liberal itu di belakang buku tulis sekolah yang dah wujud sejak puluhan tahun, sejak 1970 lagi. Dah wujud dah. Sebab apa? Ditulis di belakang buku sekolah itu untuk mengingatkan supaya kebebasan ini maknanya kebebasan dalam kita ni ada pelbagai kaum.
kita ni bukannya ada satu agama saja Malaysia ni, kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama, saling menghormati dalam keadaan harmoni dan kita tak nak bermusuhan seperti 1969 13 Mei tu. Jadi selepas peristiwa 13 Mei tu ya, perkataan itu diletakkan di belakang buku sekolah lah. Jadi dan saya selidik berkenaan dengan contoh penggunaan liberal dalam pelbagai aspek. Cuba cek semua ni ada boleh ada ke boleh dihukum akidah telah sesat, seperti ada setengah dakwaan puak-puak mana-mana dakwaan ini yang kalau kita tengok okey, saya bagi contoh lah perkataan liberal dalam ayat berkaitan dengan ekonomi, perniagaan, pendidikan dan pekerjaan. Pertama sekali, dasar ekonomi liberal mendorong pertumbuhan sektor swasta dan penurunan campur tangan dalam kerajaan dalam aktiviti perniagaan. Dari segi perniagaan pula, kalau kita sebut liberal ni, syarikat itu memberikan pendekatan liberal kepada flexibility waktu kerja dan bekerja daripada jauh. Dari segi pendidikan, contohnya contoh sistem pendidikan yang liberal memberikan peluang kepada pelajar untuk memilih kursus yang sesuai dengan minat mereka. Ini dari segi konsep yang berbeza. Satu lagi kerja. Contoh ini contoh. Syarikat ini menawarkan peluang kerja yang liberal dengan skim fleksibel dan kerja daripada rumah. Maknanya dia berikan kebebasan. Sama ada kau nak kerja daripada rumah atau kau nak masuk pejabat. Ada je yang macam tu. Contoh kalau bekerja dengan TikTok. Yang bekerja dengan TikTok ni, dia duduk tengok konten kita dan dia duduk tengok live kita ni. Sebenarnya live kita ni ada orang tengok ni. Ada orang yang tengah pantau. Sebab sepupu saya bekerja dengan TikTok, tapi dia pegawai lah. Dia monitor orang-orang yang monitor live macam ni lah, tapi bukan konten Malaysia, konten USA. Dia kata kadang-kadang pening, dia kata macam-macam jenis, dia kata kalau konten USA ni lah. Jadi itulah kan. Dia ada pemahaman walaupun tu bagi saya lah sendiri. Dan Abang Adam dah lalu dah tu. Dan mereka je yang allergic. Kalau kita tengoklah, hari ni mereka keluar dengan satu naratif lagi, iaitu kononnya kerajaan persekutuan tak beri apa-apa kepada kerajaan Terengganu, negeri Terengganu. Ini yang fitnah yang diorang duduk ulang-ulang, duduk usung-usung sebelum PRK yang gitu. Bayangkan projek pembangunan pada 2023 bernilai 1.55 bilion, iaitu 399 projek. Pada 2024 ini, belanjawan yang telah dibentangkan sebanyak 1.59 bilion berjumlah 389 projek. Dan pemberian persekutuan kepada negeri Terengganu pada 2023 adalah 414 juta. Lepas tu peruntukan bantuan JKM kepada orang-orang Terengganu ni sebanyak 128 juta melibatkan 23,539 penerima. Lepas itu bantuan tunai rahmah yang terdiri daripada rakyat Terengganu adalah sebanyak 390,000 orang. Penerima berjumlah 241 juta yang menerima STR, sumbangan tunai rahmah, dan bantuan pesawah Terengganu, bantuan Aidilfitri hari itu sebanyak 896,000 kepada pesawah Terengganu. Bantuan bernas pula sebanyak 1.006 juta. Lepas tu bantuan khas kepada pesawah ini sebanyak 2.7 juta untuk rakyat Terengganu saja. Jadi tang mana yang rakyat pemberian persekutuan tak ada kepada rakyat Terengganu ni yang saya pelik. Kan? Kerajaan Terengganu dalam menyediakan dana untuk membangunkan negeri, sering diperkatakan bahawa bukti kepimpinan teknokrat berpandukan agama. Ini yang dia orang canang-canang tentang Dr. Samsuri. Konon Dr. Samsuri ni hebat sangat, tapi dia tak tengok sebenarnya projek-projek pembangunan yang masuk itu adalah projek daripada persekutuan. Dan bayangkanlah, korang pergi tengoklah FDI mereka berapa. Kalau tanpa duit royalti minyak tu, duit ehsan minyak kepada Terengganu yang 1 bilion lebih tu, sekarang ni kau bayangkan nak bagi bantuan kepada rakyat berkenaan dengan banjir baru ni, diorang masih kata dekat rakyat apa dia? Oh, kami tunggu wang royalti daripada pusat. Kalau tak dapat royalti daripada pusat, tak ada lah. Kalau lepas ni, kalau dah minyak dah tak ada kat Terengganu ni, macam mana? Jadi tak dinafikan Terengganu walaupun sebuah negeri pembangkang telah menunjukkan prestasi yang terbaik di kalangan negeri-negeri pembangkang yang lain.
tapi hasilnya daripada mana? Jadi kebudayaan negeri tersebut sangat sedikit dia punya hasil je. Dan hasilnya daripada pemberian kerajaan persekutuan. Bukan kita kata kita nak berkira ke apa, tidak. Tapi janganlah mendabik dada seolah-olah kamu dah berjaya. Hari tu ada seorang naik tu, dia kata, oh, Terengganu ada beras. Dah berjaya dah, dia kata. Di bawah Dr. Samsuri ni. Dah berjaya dah, mampu hasilkan beras sendiri. Dia tak tahu itu projek daripada MAFI. MAFI itu KPKM. Nama MAFI itu nama English lah. Nama Melayunya Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan, KPKM. Jadi inilah kan. Diorang ni sila naik. Saya dah lenguh lah cakap seorang-seorang ni. Jadi kalaulah hari ni apa yang berlaku dengan mengkafirkan, kata kat orang munafik lah, musuh Allah lah, musuh Islam lah, meliberalkan akidah orang, menyekularkan orang, kata PKR ni lawan Islam lah, dia orang kata Datuk Seri Anwar Dajjal dan sebagainya. Kalau ini bukan Khawarij, ini fenomena apa? Manpen, silakan Manpen. Naik atas. Cerita tanam jagung. Idang jagung. Apa tu idang jagung? Tak faham aku idang jagung tu apa weh? Jadi tak berat ke saya tanya melabelkan orang liberal daripada segi akidah? Tak berat ke saya tanya kata ke orang ni lawan Al-Quran? Tak berat ke kata dekat orang Anwar ni Dajjal? Ladang jagung. Okey. Jadi kalau kita ni sebut satu perkataan Khawarij, mereka ni dah menggelupur. Begitu kan. Jadi katakan kita setuju jangan gunakan istilah Khawarij. Jadi apa istilah yang sesuai nak jelaskan fenomena gulu dan takfiri yang berlaku hari ni? Saya nak invite ni. Saya pinkan orang ni kat atas. Kalau dia berani dia naik. Dajjal tak boleh masuk Mekah bang. PMX siap berapa kali dah buat umrah. Baru ni yang terbaru bila persidangan OIC hari tu pun dia hadir ke Arab Saudi tu pun dia singgah untuk buat umrah. Dajjal dia tak boleh. Dia bukan orang Islam. Dia bukan terdiri daripada orang Islam. Dia tak pernah mengucap, dia tak pernah baca Al-Quran. Ya. Dia tak boleh buat umrah, dia tak boleh masuk ke Mekah. Dia Dajjal ni, dia mata dia satu buta, satu lagi cacat. Saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim sempurna Allah jadikan dia. Ya, kita jangan rasa kita tu ada pemimpin yang terlalu mulia, perfect sangat dan sebagainya lah. Saya rasa kesian pun ada pada kamu-kamu yang dekat bawah ni. Dah berat sangat ni nampaknya. Tak berani nak naik ya? Okey, tak apalah. Dan fenomena apa ni sehingga penyokong ugut untuk membunuh dan anggap PMX ni sebegitu? Melabelkan macam-macam. Dan fenomena yang saya rasa ini adalah mirip yang Nabi SAW katakan bahawa dalam banyak-banyak hadis mereka yang gulu dan takfiri ni komponen kepada Khawarij. Jadi susah nak cari istilah lain yang sesuai lah. Apa juga namanya, saya setuju dikekang fenomena ini dengan tegakkan hujah dan dibuat penerangan besar-besaran dan juga mungkin hukuman yang lebih berat lah kepada mereka yang saya tak pastilah bagaimana kan. Mungkin kerajaan kita boleh fikirkan bagaimana caranya untuk menangani mereka ni. Jadi kerana tujuan politik demokrasi ialah pemimpin yang kompeten, yang punyai tawaran yang lebih baik, bukan berlumba siapa yang lebih mukmin, siapa yang lebih kafir kan. Kita
seolah-olah saya rasakan fenomena ini berlaku sebab mereka tak pernah ada seorang pemimpin yang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim tau. Tengok Abang Adam nanti dia terjun ke bawah ke tidak. Tengok tangan saya kat sini, saya tak buat apa-apa. Hari ni, beberapa hari ni orang payah nak masuk room saya tak tahu kenapa lah. Dia orang naik, lepas tu dia orang... Apa khabar Cik Yani? Baik. Gelang mana gelang? Ada. Ya. Gelang. Tengok Abang Adam nanti dia terjun ke bawah ke tidak. Tengok tangan orang payah nak masuk room saya tak tahu. Khabar Cik Yani? Ya. Oh, kelakar betul lah. Kau ni ramai sangat haters je ni. Aku tak boleh lawan. Aku pun ada juga haters. Haters aku kalau dia masuk dia akan tulis situ Adan Jagong. Itu haters aku lah. Aku sedang menternak haters. Sebab haters ni bagusnya. Dia orang tolong popularkan nama kita tau yang ni. Ya betul. Kan? Tengok dia jatuh balik. Abang Adam naik balik. Cuba saya berminat. Ramai haters. Saya ramai haters je. Dan saya try invite. Tu naik dah tu. Okey. Macam ni okey. Kalau dia macam tayangan tadi, saya nampak. Mungkin orang lain tak nampak. Tapi